Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas sains kita untuk topik tentang bahan buangan. Sambung dengan tajuk kecil seterusnya iaitu pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey. Kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 158. Okey. Hari itu kita tengok tentang amalan. Okey, amalan yang kita boleh buat untuk menguruskan bahan buangan kan. Okey, amalan pengurusan bahan buangan ini yang secara terancang. Okey, topik hari ini tentang secara terancang. Okey. Kita tengok sini, kebanyakan kawasan di bandar bahan buangan domestik. Apa itu bahan buangan domestik? Bahan buangan yang daripada rumah lah. Okey, contohnya sisa makanan, lepas tu pampers adik-adik kamu ke, kemudiannya kotak-kotak ataupun botol-botol plastik kan. Lepas tu mungkin barang-barangan kaca yang pecah apa kan. Ini kita panggil sebagai bahan buangan domestik. Okay? Diuruskan secara terancang. Oleh siapa? Oleh pihak berkuasa tempatan. Kita panggil dia PBT. Okay? PBT. Pihak berkuasa tempatan. Okay? Kalau di Manjung, Majlis Perbandaran Manjung lah. Okay, kalau di Ipoh contohnya MBI, Majlis Bandaraya Ipoh. Kalau di Selangor kan, di PJ kan, Petaling Jaya kan, MPPJ, okay, Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Macam itulah. Tengok tempat lah. Okay, ada yang Majlis Daerah. Ya. Itu semua pihak berkuasa tempatan lah. Okay? Jadi kita tengok apa cikgu ni cakap. Bagaimanakah bahan-bahan buangan dilupuskan? Okay. Cerita macam pagi ni tadi, cikgu buang sampah di luar rumah dalam tong sampah. Kemudian ada lori sampah datang. Ini cerita dia. Okay. Bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Dihantar dulu ke pusat pengumpulan. Kumpul satu tempat. Taman rumah ni, taman rumah tu, taman hujung sana, dia kumpul-kumpul, dia ambil semua melalui lori sampah, bawa pergi tempat pengumpulan sampah. Kemudian, di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dikitar semula dan tidak boleh dikitar semula. Okey, kita dah belajar yang boleh dikitar semula. Contohnya apa? Bahan buangan jenis kaca, jenis logam, jenis plastik. Okay? Kemudian jenis kertas. Ini yang boleh dikitar semula. Kalau contohnya tak boleh dikitar semula apa dia? Sisa buangan. Kemudian tinja daripada bahan kumuh dan bahan tinja. Tapi bahan kumuh, bahan tinja ni selalunya ada saluran dia sendiri. Saluran dalam tanah kat luar rumah tu. Okey, dia terus pergi ke loji kumbahan. Ini cerita tentang sisa-sisa pepejal yang kamu buang lah. Okey. Jadi yang mana boleh dikitar semula diasingkan satu tempat. Yang tak boleh dikitar semula diasingkan satu tempat. Di tempat pengumpulan sampah ni lah. Okey. Dipisah dua. Tengok ni. Orang ni dia letak dalam tong sampah yang boleh kitar semula. Bahan-bahan boleh kitar semula letak dalam satu bekas, satu ruangan. Okay? Yang tak boleh kitar semula, dia hantar tempat lain. Okay, sekarang kita tengok ni. Anak panah ni dia pecah dua. Okay, kita tengok yang ke sini dahulu. Okay. Cerita bahan buangan tak boleh dikitar semula. Apa nak buat? Ini cerita dia. Bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula, dibakar. Dibakar, dipanaskan, dileburkan, dihancurkan dalam incinerator. Incinerator. Incinerator ni apa? Incinerator ni macam satu ruangan pembakaran sampah yang besar, suhu sangat tinggi. Tu dia kata incinerator bersuhu tinggi. Sebab apa? Nak hancurkan semua bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula. Bagi hancur, bagi jadi debu apa semua kan. Jadi hancur, betul-betul hancur lah. Okay? Menggunakan haba yang tinggi. Lepas tu buat apa? Ni dia. Sisa daripada incinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Barulah hantar ke tapak pelupusan sampah. Yang tadi tu dihantar pusat pengumpulan. Dah asingkan. Boleh kitar semula, tak boleh kitar semula. Tak boleh kitar semula, dihancurkan, dimusnahkan, dibakar di dalam incinerator. Okay, kemudian sisa-sisa daripada bakaran tu dibawa ke tapak pelupusan sampah. Jangan keliru kena faham betul-betul. Satu, tempat pengumpulan sampah.
satu tempat pelupusan sampah. Okey? Yang boleh dikitar semula apa dia buat? Ni dia. Cerita anak panah ke sini. Kita tengok situ. Bahan buangan yang boleh dikitar semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. Kalau kamu pernah tengok cerita cerita tu apa tu? Alamak. Kalau kamu pernah tengok cerita Monster Inc kan? Dia ada satu scene tu di mana ada dia orang hancurkan sampah jadi bentuk kotak, bentuk cube. Okey? Ataupun kamu tengok cerita ni, cerita Wall-E, okey, cerita robot perubusan sampah yang tinggal kat bumi tu kan. Bercinta dengan robot Eva tu kan, robot putih tu. Yang apa Wall-E tu buat, dia hancurkan, dia padatkan, okey, sampah-sampah menjadi bentuk cube, bentuk kubus, okey. Inilah dia contohnya. Okey. Dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. Okey. Ketulan bahan buangan kertas. Dia padatkan, okey. Jadi bila sampai kat kilang buat apa? Boleh dijadikan beg kertas yang baharu. Okey. Kemudian kalau ketulan bahan buangan plastik, boleh dijadikan botol plastik baharu. Okey. Kalau ketulan bahan buangan logam, nak buat jadi apa? Tin aluminium yang baharu. Tin minuman yang baru lah, ataupun tin susu, ataupun tin apa lagi, tin sardin ke kan. Yang baru punya. Okey. Kemudian serbuk bahan buangan kaca dijadikan apa? Botol kaca yang baharu. Okey. Itu kita dah belajar 3R. Reduce, reuse, recycle. Inilah recycle ni yang kita belajar ni, yang cikgu tengah cerita ni. Kitar semula. Daripada botol kaca, hancurkan, jadikan botol kaca. Itu kitar semula. Daripada kertas surat khabar, hancurkan, buat balik jadi kertas. Mungkin kertas buku ataupun kertas surat khabar balik lah. Okey? Itu recycle. Jadi cikgu harap kamu faham ya tentang macam mana bahan buangan ini diuruskan dengan terancang. Okey? Okey, jadi tamat tentang topik bahan buangan. Jadi kita buat ulang kaji sikit. Kita tengok sedikit tentang topik ni. Okey. Mula-mula kita belajar tentang jenis bahan buangan. Ada terbiodegradasi, tidak terbiodegradasikan. Terbiodegradasi yang boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Yang tak terbiodegradasikan ni tak boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Tapi yang inilah yang kita kena buat kitar semula. Okey? Yang tak boleh direpotkan ni kena kitar semula. Mana boleh kitar semula, kita kitar semula. Contohnya apa? Kaca, plastik, tin atau logam. Okey, dan juga kertas. Okey, itu yang boleh dikitar semula. Okey, ni pengurusan dia. Ini yang baru kita belajar tadi, terancang tadi. Okey, pihak berkuasa tempatan menyediakan perkhidmatan pungutan sampah, kemudian bahan buangan dihantar ke pusat pengumpulan sampah, diasingkan. Boleh kitar semula, tak boleh kitar semula. Tak boleh kitar semula, nak buat apa? Dibakar. Boleh kitar semula? Buatlah kita semula balik. Okey. Untuk amalan pula, amalan yang kita belajar hari tu. Okey, ada 4 amalannya. Apa dia? Bungkus sampah dengan elok, dengan kemas. Kemudian masukkan jenis sampah ke dalam tong sampah mengikut jenis. Ini yang membantu pihak yang kutip sampah tu supaya mereka boleh asingkan bahan buangan yang boleh dikitar semula ni. Mana yang sampah plastik, mana sampah kertas, mana sampah logam, mana sampah kaca. Senangkan kerja mereka. Ni amalan ni. Okey. Kemudian untuk sisa minyak pula, okey, sisa buangan daripada yang bentuk cecair, okey, kita letak dalam bekas, okey. Seterusnya kita sisa buangan sisa makanan pun kita boleh buat apa? Kita boleh buat baja kompos untuk menyuburkan tanaman. Dan juga amalan 3R. Okey. Kemudian kita belajar juga hari tu tentang kesan buruk sampah ni. Kalau tak diuruskan dengan betul, akan mendatangkan apa? Pencemaran, banjir kilat, longkang tersumbat. Okey. Kemudian bila dah longkang tersumbat apa semua, air bertakung, jadi apa? Masalah kesihatan, adanya nyamuk, Aedes, demam denggi merebak. Okey. Tu banjir kilat cikgu dah cakap tadi. Kemudian pembaziran tenaga. Ingat yang carta palang tu kan? Bila kita nak hasilkan satu botol kaca baru daripada kaca yang baru,
memakan banyak tenaga. Kalau kita buat botol baru daripada kita semula kaca yang dah pecah daripada botol lama, kurang menggunakan tenaga. Jadi cikgu harap kamu faham tentang topik bahan buangan ini. Okey? Kita akan sambung pelajaran kita pada masa akan datang. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.